Bersama saya Aidan Ayan dalam rentasan berita edisi 1064. Antara paparan utama. Nak selamat, lompat sebelum akta. Apabila Kuala mengata belanga hitam. Inikah jasa Najib untuk Malaysia? Antara pengkhianat dan banduan, siapa yang anda pilih? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kegiatan katak politik melompat nampaknya semakin rancak sejak Akta Anti Lompat sudah mula dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa pilihan Parlimen. Pastinya mereka mahu melompat sebelum akta berkenaan benar-benar menjadi kenyataan dan sebelum Parlimen dibubarkan untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15. Kalau dahulu disebut-sebut Parti Bersatu sebagai sarang katak politik, kini ia sudah ketinggalan berbanding dengan Parti Bangsa Malaysia PBM yang lebih tangkas dalam kategori lompat parti ini. Malah Parti Bumiputera Perkasa Malaysia yang presidennya Datuk Ibrahim Ali pernah dicemoh dan digelar Raja Katak, kini boleh ketawa sambil memulangkan paku buah keras kepada pengkritiknya. Malang bagi Bersatu kerana dikalahkan oleh PBM apabila beberapa ahli pimpinan parti itu juga turut melompat menyertai parti baharu ini. Kebetulan Presiden PBM Larry Ng sendiri memiliki sejarah lompat parti yang panjang di Sarawak. Larry Ng pernah menjadi ahli Parti Bangsa Dayak Sarawak pada tahun 2001. Beliau melompat ke Parti Rakyat Sarawak pada tahun 2004 setelah PBDS dibatalkan pendaftarannya. Tidak pula beliau berusaha untuk menghidupkan kembali parti tersebut. Namun pada tahun 2013, beliau menubuhkan Sarawak Workers' Party SWP dan meninggalkannya untuk menyertai keadilan setelah Pakatan Harapan berjaya menguasai Putrajaya. Bagaimanapun, beliau keluar keadilan pada Februari 2021 dan berikrar menyokong Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Larry Ng kini memegang jawatan sebagai pengerusi Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, sebuah syarikat berkaitan kerajaan sejak 1 Oktober 2021. Kini Larry mengutip ahli Bersatu untuk menyertai partinya. Mahyadin yang dahulu menggunakan Scheme of Things untuk mendapatkan sokongan ahli politik jenama katak, kini sudah kalah dengan PBM. Di negeri Perak, antara yang melompat ke PBM ialah 3 ahli Dewan Undangan Negeri dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu dan seorang bebas. Bagaimanapun, Menteri Besar Perak Datuk Sri Sarani Muhammad dilaporkan berkata keutuhan pentadbiran kerajaan negeri kekal selagi mempunyai mandat menerusi jumlah kerusi mencukupi. Sekarang kita mempunyai 36 kerusi yang masih menyokong pentadbiran kerajaan negeri dan 3 adun lompat ke parti lain ini tidak menarik sokongan, katanya lapor Berita Harian. Hari ini kita menunggu sama ada Menteri Industri Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamaluddin akan turut melompat ke PBM setelah melompat dari keadilan ke Bersatu. Pengerusi Disiplin Bersatu Tan Sri Megat Najmuddin Megat Khas berkata Zuraida sudah mengasingkan dirinya daripada parti itu. Kami tidak akan mempunyai bidang kuasa jika dia sudah meninggalkan parti untuk yang lain. Ia adalah kebebasan berpersatuan yang merupakan hak asasi di bawah Perlembagaan Persekutuan. Apa yang perlu disiasat jika dia sudah meninggalkan parti? Katanya seperti dipetik The Star Online 3 Februari. Itulah halangan terbesar untuk menggubal Akta Anti Lompat. Kerana itu juga menurut Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad, Pakatan Harapan menandatangani Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik MOU dengan kerajaan. Penggubalan akta tersebut memerlukan sokongan majoriti 2/3 di Parlimen kerana ia berkait dengan pindaan Perlembagaan Persekutuan berhubung kebebasan bersuara dan berpersatuan. Tapi kita tahu bahawa nak dapatkan undang-undang anti lompat ini mesti ada 2/3 majoriti. Ya. Nah, macam mana nak dapat 2/3 majoriti? 2/3 majoriti hanya boleh diperolehi apabila pembangkang dan kerajaan sokong. Baru dapat 2/3. Ya. So kalau ada kaedah yang lain kerana kita rasa anti lompat ni penting. Kalau saudara Yong rasa tak penting,
kita berbeza pandangan lah situ. Bagi kami ianya penting dan kita nak rakyat nampak memang kita sedang berusaha untuk nak dapatkan anti lompat ini. Kerana kalau tidak orang malah nak keluar mengundi. Dia kata aku undi kawan ni menang, lepas tu dia lompat. Dia jual kursi dia jual diri dia dapat jawatan, dia lompat kan. So macam mana kita nak tangani masalah ini? Justru Akta Anti Lompat Parti sangat diperlukan bagi mengelakkan situasi politik menjadi semakin buruk sehingga kerajaan boleh tumbang hanya kerana wakil rakyat melompat demi menjadi menteri atau pengerusi syarikat berkaitan kerajaan. Budaya lompat parti tidak boleh dibiarkan berterusan kerana secara jelas ia menafikan hak rakyat, memperlekeh undi mereka seolah-olah tiada nilai dan dengan mudah disalahgunakan oleh wakil rakyat. Akta Anti Lompat bukan hanya bertujuan menghormati mandat tetapi akan mendorong wakil rakyat supaya lebih komited dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat secara sah melalui proses pengundian dalam pilihan raya. Katak-katak politik ini wajar ditolak pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Menjelang pilihan raya negeri Johor, maka rakyat mula dimomokkan kembali dengan DAP yang kononnya anti Melayu dan Islam. Ahli Jawatankuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki berkata, Kerajaan Pakatan Harapan berhadapan dengan ketidakstabilan politik kerana terdapat ramai ahli parlimen bukan Islam. Selain daripada itu, gabungan parti-parti yang membentuk kerajaan juga adalah parti-parti yang boleh dianggap baharu kecuali DAP. Kesemua parti yang menubuhkan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-14 adalah ditubuhkan selepas zaman pahit getir menuntut kemerdekaan dan juga selepas zaman negara bertatih mewujudkan rupa bentuk bangsa Malaysia. Dengan penegasan ringkas, mereka sangat kurang pengalaman melestarikan keharmonian kaum serta mengekalkan kestabilan politik dalam masyarakat majmuk. Katanya dalam tulisannya bertajuk Lanskap Politik Malaysia Masa Kini _4 dalam Facebooknya. Kelakar. Adakah Zuhdi berpendapat kerajaan bersatu yang dapat bertahan hanya 17 bulan itu lebih stabil politiknya berbanding Pakatan Harapan yang dikhianatinya? Adakah dengan menyisihkan parti berbilang kaum seperti DAP dan Amanah, PAS melestarikan keharmonian kaum? Sungguh, bigotri itulah hakikat sebenar kenapa Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Ia bukan kerana parti-parti yang membentuk Kerajaan Pakatan Harapan mengambil sikap mudah dalam menguruskan perbezaan dengan memberi fokus kepada persamaan seperti didakwanya. Sedangkan dalam Islam, semua manusia, biar dari mana asal maupun keturunan adalah sama sahaja kejadiannya. Mereka ada hak untuk hidup sebagai manusia bermaruah, peluang sama untuk mencari rezeki dan kekayaan di bumi Allah, hak sama untuk mendapatkan pendidikan, ada kedudukan sama di sisi undang-undang dan peluang sama untuk melakukan ibadat kepada Allah, kata pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Madya Dr. Nazri Muslim. Menurut beliau, setiap orang akan diberikan ganjaran dan balasan sama atas perbuatan yang dilakukan. Jelaslah Islam tidak mengiktiraf perbezaan fizikal dan lahiriah seperti pangkat, keturunan, etnik dan warna kulit sebagai halangan untuk mendapat perhatian dan perhitungan yang sama daripada Allah, tegasnya. Dunia menyaksikan sandiwara Himpunan Penyatuan UMNO dan PAS yang disulam dengan tangisan di Dewan Merdeka PWTC pada 14 September 2019 hancur berkecai. Perjanjian kerjasama politik dikenali sebagai Piagam Muafakat Nasional yang dimeterai pada hari itu hanya tinggal kertas yang tidak bermakna apabila kedua-dua parti tiada persefahaman dalam isu fundamental iaitu keahlian muafakat nasional. Kononnya antara UMNO dan PAS ada hubungan organik. Kononnya mereka seperti adik-beradik. Namun hari ini Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengata UMNO sebagai parti asabiah. Inikah namanya kestabilan politik yang berpaksikan pengalaman menguruskan perbezaan? Inilah yang terjadi apabila seseorang menilai kestabilan politik itu daripada perspektif perkauman yang sempit. Lalu Pakatan Harapan dijatuhkan menerusi tohmahan Islam terancam dan Melayu terancam. Sedangkan yang terancam hanyalah periuk nasi daripada sumber yang didakwa haram kluster mahkamah sahaja. Setelah kejatuhan Pakatan Harapan, Malaysia terus meluncur ke arah kehancuran ekonomi. Malaysia kehilangan peluang untuk mendapatkan pelaburan langsung asing FDI apabila satu demi satu syarikat gergasi meninggalkan negara ini. Contohnya, Hyundai telah menutup ibu pejabat wilayah bagi rantau Asia Pasifik di Malaysia dan berpindah ke Indonesia. Sebanyak 6.26 bilion ringgit telah dibelanjakan oleh Hyundai bagi membangunkan kilang baharunya di Indonesia.
IBM menutup pusat penyampaian global Global Delivery Center miliknya di Cyberjaya dan berpindah di Singapura. Begitu juga Citigroup, sebuah kumpulan perbankan, mengeluarkan urusan retail banking miliknya yang telah beroperasi di Malaysia selama 60 tahun berhijrah ke Singapura. Ini diikuti oleh Zoom Video Communications yang juga memilih Singapura, bukannya Malaysia sebagai tempat pusat R&D dan pusat data baharu bagi rantau Asia Tenggara. Lihat saja Facebook, Lazada, Tencent, ByteDance. Alibaba tergamak tidak hiraukan Malaysia tetapi memilih Singapura lagi menjadi hub serantau bagi pusat strategik dan pusat datanya, kata Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim. Untuk tambah buruk, syarikat IT Jerman iaitu T-System telah menjual bisnesnya di Malaysia dan cabut lari dari Malaysia. Malaysia tidak lagi ada daya tarikan FDI. Malaysia hilang dari radar bisnes antarabangsa, tegasnya. Lebih malang, indeks persepsi rasuah CPI juga turut merudum jatuh ke tangga 62. Di zaman pentadbiran Pakatan Harapan, Malaysia berada di tangga 51. Demikian apabila Kuali mengata belanga hitam, tak sedar dirinya sendiri penuh dengan jelaga yang berbahaya. Untuk edisi 1064 ini, Jom Channel rasa sangat terpanggil untuk berkongsi cerita tentang jasa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kepada Malaysia. Selain daripada kes One Malaysia Development Berhad 1MDB, SRC International yang meninggalkan beban hutang kepada rakyat sehingga beliau tetap dipuja dan disanjung. Mengenai proses kelulusan pinjaman RM2.5 bilion tanpa cagaran kepada syarikat berkaitan judi Genting Hong Kong pada 2012, Najib didesak untuk menjelaskan kedudukan sebenar. Ini kerana selaku Perdana Menteri dan merangkap Menteri Kewangan ketika itu, Najib pasti mendapat nasihat daripada Bank Negara dan Kementerian Kewangan mengenainya. Adalah dilihat kaedah pinjaman berkenaan tidak wajar, malah berisiko tinggi berikutan amaun yang diberikan terlalu besar tanpa sebarang cagaran. Walaupun dilaporkan kelulusan pinjaman itu bukan ditentukan Kementerian Keuangan atau pemegang saham, namun perlu diingat bahawa Khazanah, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Permodalan Nasional Berhad sebagai pemegang saham di dalam bank yang terlibat adalah agensi kerajaan di bawah seliaan MOF. Justru, Najib perlu ada kebertanggungjawab dalam isu ini kerana ia melibatkan pinjaman menggunakan wang rakyat dan pencarum dengan satu jumlah yang amat besar. Perlu diingat, walaupun pemegang saham dikatakan tidak terlibat di dalam operasi harian sesebuah syarikat, tidak bermakna Menteri Keuangan tidak boleh menegur soal syarat pinjaman jika didapati rapuh atau berisiko tinggi kepada bank. Tambahan pula, pemegang saham bank itu adalah agensi atau syarikat berkaitan kerajaan yang dipantau MOF, maka Menteri Kewangan sewajarnya perlu lebih sensitif dan perlu ada kebertanggungjawab ke atas kelulusannya. Baru-baru ini, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mendesak kerajaan memperjelaskan isu 3 bank Malaysia sebagai ketua pemiutang tidak bercagar Genting Hong Kong Limited bagi mengelak kekeliruan dalam kalangan orang ramai. Anwar berkata hal itu tidak boleh didiamkan, terutama oleh pemimpin Parti Melayu dan Islam. Sehingga ke hari ini, apa komen Najib tentang isu ini? Atau sekadar komen permukaan untuk menuding jari kepada orang lain? Tahukah anda pada tahun 2017 ketika Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Felda dipaksa membeli 37% saham ladang Eagle High Plantation di Indonesia. Tokoh wartawan Dato' A. Kadir Jassin dalam satu hantaran di Facebook beliau hari ini berkata, membongkar satu lagi jasa besar Najib kepada Malaysia. Sejak tahun 2016 lagi, beliau telah menulis, bertanya dan memberi amaran mengenai penglibatan Felda dalam persahabatan luar biasa Najib dengan bilioner Indonesia Peter Sondag. Sondag yang berketurunan Cina ini diberikan gelaran Tan Sri Kehormat pada tahun 2009 iaitu sebaik saja Najib dilantik sebagai Perdana Menteri. Sekarang setelah kalah pilihan raya, hilang kerusi empuk Perdana Menteri dan didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan di atas 7 kes pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana SRC International 42 juta ringgit. Dia bukan main rancak menyalahkan orang itu dan atas masalah negara, jasa yang diciptanya sendiri. Kita pun tak berapa tahu apa Felda sedang buat dengan pelaburan zaman Najib ini. Masa pemerintahan Pakatan Harapan, kita cuba rundingan dengan Sondag supaya beli balik saham itu pasal dia ada buat janji put option untuk beli balik sekiranya harga saham ni jatuh. Kalau tidak ada apa-apa yang dibuat dan saham itu masih dipegang, Felda sudah rugi atas kertas lebih 1.8 bilion ringgit.
Ini adalah kerana harga saham Eagle High telah jatuh daripada harga yang Felda beli iaitu RM580 sesaham pada hanya RM70 pada 3 Februari. Bukan itu saja, masa beli saham itu Felda bayar lebih tinggi daripada harga pasaran, ujar A. Khadijasin. Laporan tahunan Eagle High menunjukkan ia mengalami kerugian besar 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2018. Maksudnya di sini, sejak menjadi pemegang saham, Felda tidak pernah sesekali merasai sebarang keuntungan. Tahukah anda berapa nilai kerugian itu? Kerugian RM1.8 bilion ini bersamaan dengan nilai 1.6 juta tan buah kelapa sawit pada kadar harga sekarang atau cukup untuk tanam semula 150,000 hektar kebun kelapa sawit di rancangan Felda. Itu tidak termasuk RM2.1 bilion yang kerajaan belanjakan pada tahun 2019 bagi selamatkan Felda. Banyak kerugian Barisan Nasional yang kita kena tanggung walaupun kita tidak ada kena-mengena dengannya. Mungkin juga inilah antara jasa Najib yang ingin dicatatkan oleh para pemuja bosku di batu bersurat di pekan nanti. Eloklah, sekurang-kurangnya generasi akan datang akan terus mengenang jasa beliau itu. Maka betullah penggunaan slogan "Malu apa bosku" hanya untuk orang yang tidak tahu malu. Kononnya berjasa kepada Malaysia tetapi penuh dengan penipuan dan pengkhianatan yang dibongkarkan satu persatu oleh kuasa Allah. Dalam Facebook serba-serbi tahu, di Mahkamah serba-serbi tidak tahu. Kami yakin anda faham apa maksudnya. Setelah retak menanti belah, setelah cinta yang diberi seolah-olah tidak dihargai. Lain benar bunyinya nada kekesalan bekas Perdana Menteri tebuk atap pengkhianat langkah Sheraton yang sebelum ini beria-ia memuja dan makan sebantal dengan sang kekasih demi kuasa dan kedudukan. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Mahyadin Mat Yassin kononnya tidak mahu lagi dikaitkan dengan muafakat nasional dan menegaskan parti itu telah membuat keputusan untuk tidak menyertainya. Beliau menegaskan tidak mahu lagi persoalan itu dibangkitkan. Malah katanya, UMNO sendiri telah membuat keputusan dalam Perhimpunan Agungnya untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu. Ada hikmah Bersatu tidak bekerjasama dengan UMNO. Jadi Bersatu tidak terpalit dengan masalah moral yang membelenggu pemimpin UMNO. Secara peribadi, saya malu untuk dikaitkan dengan parti yang masih mengangkat seseorang yang telah didapati bersalah oleh mahkamah atas satu kesalahan jenayah berat sebagai bos, katanya dalam satu kenyataan semalam. Wah, tanggal 3 Februari 2022, baru sekarang Mahyadin ada rasa malu. Di mana beliau selitkan rasa malu itu sepanjang beliau sedang menggila ingin berkuasa dan sanggup bekerjasama asalkan menjadi Perdana Menteri walaupun gagal. Selit di bawah teks ucapan perutusan atau di dalam poket habuan. Beliau yang juga pengerusi Perikatan Nasional menjawab dakwaan Datuk Seri Najib Tun Razak di Facebooknya yang mendakwa pengkhianatan Bersatu dalam pilihan raya negeri Sabah menjadi punca MN gagal. Tambah Mahyadin, Najib menuduh Bersatu meletakkan calon melawan UMNO dalam PRN Sabah dan itu adalah satu perbuatan khianat kepada UMNO. Bagaimanapun faktanya tidak ada satu pun kerusi di mana calon Bersatu melawan UMNO dalam PRN Sabah. Saya tidak faham dengan tuduhan Datuk Seri Najib bahawa Bersatu mengkhianati UMNO dalam PRN Sabah dengan meletakkan calon menentang UMNO dan itu menjadi punca muafakat nasional gagal. Mengenai calon Ketua Menteri Sabah, saya telah menyatakan kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, supaya menamakan calon Ketua Menteri Sabah daripada UMNO. Tetapi dia tidak menamakan sesiapa pun sehinggalah kempen PRN Sabah berakhir. Kerana itu, saya telah menamakan Datuk Seri Haji G sebagai calon Ketua Menteri Sabah daripada PN sekiranya PN memenangi jumlah kerusi yang terbesar dalam kalangan parti-parti yang membentuk Gabungan Rakyat Sabah GRS, ujarnya. Mahyadin berkata, Najib tidak perlu memutar belitkan fakta. Apa yang berlaku dalam PRN Sabah bukanlah sebab muafakat nasional gagal. Malah Mahyadin meminta Najib mengambil masa muhasabah diri. Jangan bermain politik jelek. Anda telah didapati bersalah oleh mahkamah atas satu kesalahan jenayah yang berat. Sepatutnya ada sedikit rasa malu. Dalam Islam, malu itu adalah sebahagian daripada iman. Tetapi malangnya di dalam UMNO, seorang yang telah disabitkan dengan kesalahan jenayah yang disifatkan sebagai national embarrassment oleh mahkamah diangkat sebagai bos dan dilaungkan slogan "Malu apa bosku", di mana letaknya keimanan, di mana maruah, soal Mahyadin. Sebagai respon, Najib pula meminta Mahyadin untuk tidak memutar belit fakta berhubung perkara itu. Menurut Najib, Mahyadin menamakan Haji G sebagai bakal Ketua Menteri pada 12 September 2020 yang mana hari penamaan calon dan bermulanya kempen PRN Sabah berlaku pada tarikh yang sama. Jadi,
Tang mana yang kamu tunggu hingga kempen tamat, sedangkan sebelum kempen bermula pun kamu sudah berniat nak namakan Haji G sebagai Ketua Menteri Sabah. Awal-awal lagi dia sudah rancang, bukan sehingga tempoh kempen tamat seperti dalam kenyataan dia tadi, katanya dalam hantaran di Facebook semalam. Setelah tidak sehaluan, semua cerita terbongkar. Masa sama-sama kejar kuasa dan khianat mandat rakyat, ketika sama-sama merogol demokrasi, kentut pun berbau kasturi. Kepada Najib, sedarlah diri bahawa anda adalah seorang banduan, pesalah jenayah yang amat memalukan negara. Cuma bezanya anda bergerak bebas tanpa sebarang sekatan, malah bebas mengeluarkan pelbagai kenyataan sedangkan mana sekalipun. Apa anda peduli? Maklumlah, malu apa bosku, sudah menjadi darah daging. Mahyadin pula, nama anda telah tercatat dalam sejarah Malaysia sebagai seorang pengkhianat politik, figura utama yang wajar dipertanggungjawabkan untuk keporak-perandaan dan kelongkangan politik demokrasi di Malaysia ini. Anda dikenali dengan Perdana Menteri yang gagal di seluruh dunia, berbekalkan gelaran Abah Kau. Apa yang anda berikan kepada Malaysia sebagai PM kecuali PKP dengan pelbagai istilah darurat, scheme of things dan pengkhianatan demi pengkhianatan yang bertitik tolak daripada perbuatan anda sendiri. Pendek kata, antara pengkhianat dan banduan, kedua-dua figura ini tidak berguna untuk kelestarian Malaysia. 2 kali 5, 5 kali kelubi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adana Yan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.